Terima kasih Yang Berhormat Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, sebagai perkongsian kepada masyarakat umum yang kurang mengenali mengenai PDK ini, program pemulihan dalam komuniti ataupun community based rehabilitation program adalah satu inisiatif dalam pembangunan komuniti untuk rehabilitasi, penyamaan peluang dan integrasi sosial bagi orang kurang upaya ataupun OKU. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan multisektoral atau kolaborasi membabitkan pelbagai pemegang taruh dengan penglibatan aktif OKU, keluarga, pemimpin tempatan serta masyarakat setempat dengan disokong oleh agensi kerajaan dan swasta melalui perkhidmatan kesihatan, pendidikan, vokasional dan sosial. Mulai tahun 2018, semua PDK telah diisyaratkan untuk berdaftar sebagai pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, sebuah agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini antara lain boleh memastikan pengurusan kewangan dan aset atau fasiliti PDK diurus mengikut tata cara pengurusan seperti yang ditetapkan oleh pihak ROS. Bagi memastikan keselesaan pelatih di pusat, JKM sentiasa memantau pengurusan pertubuhan PDK, termasuklah pengurusan fasiliti. Antara contoh pemantauan yang dilaksanakan adalah seperti lawatan secara fizikal ke tempat PDK sekurang-kurangnya 2 kali setahun, membuat audit secara rambang serta lawatan naziran ke atas PDK terpilih. JKM juga ada melakukan semakan silang dengan ROS bagi memastikan status NGO yang merujuk kepada pematuhan syarat ROS. Sehingga 31 Januari 2023, terdapat sebanyak 565 buah PDK yang memberi manfaat kepada lebih 18,000 orang OKU di seluruh negara, termasuk 2 buah PDK di kawasan Parlimen Yang Berhormat, iaitu Parlimen Paya Besar. Setiap PDK ini dikelolakan oleh seorang penyelia dan beberapa orang petugas, dan untuk makluman OKU yang hadir ke PDK ini dinamakan pelatih. Sementara itu, Tuan Yang Dipertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM amat mengambil berat tentang hak anak-anak OKU untuk mendapatkan perkhidmatan dan pemulihan yang sewajarnya. Justru KPWKM turut mempergiatkan usaha bagi meningkatkan peluang dan ruang kepada ibu bapa yang mempunyai anak OKU untuk mendaftar kemasukan anak mereka ke PDK. Antara langkah dilakukan adalah menjalankan program PDK bersama penduduk setempat untuk memberi pendedahan kepada umum mengenai program dan perkhidmatan PDK. Di samping itu, KPWKM juga turut melaksanakan program turun padang bagi menghebahkan maklumat berkaitan PDK. Program ini dilaksanakan berdasarkan semakan Sistem Maklumat Orang Kurang Upaya ataupun SMOKU yang akan memberi gambaran jelas tentang taburan OKU berdaftar yang boleh diberi perkhidmatan pemulihan melalui PDK. Saya tambah sikit kerana yang penting sekali. Selain itu, program promosi seperti program Mini Carnival PDK di setiap negeri, program Jom Daftar OKU dan hebahan tentang PDK semasa sambutan Hari OKU setiap tahun turut diadakan bagi terus mempromosikan perkhidmatan dan produk PDK kepada masyarakat umum. Ia melibatkan jawatankuasa PDK, penyelia, petugas, pelatih, masyarakat setempat serta pemimpin tempatan. Maklumat boleh diakses melalui tatapan dan makluman umum melalui pautan lawatan sasawang JKM iaitu www.jkm.gov.my. KPWM juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menyebar luas maklumat. Terima kasih. Terima kasih. Baik Besar. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang agak komprehensif. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada petugas PDK di seluruh negara, khususnya di Parlimen Paya Besar kerana bertukar rumus untuk membangunkan anak-anak OKU. Yang Berhormat Menteri, persoalan saya adalah berkaitan isu anak-anak yang dahulunya lahir mereka tidak OKU, tetapi disebabkan tanpa kawalan yang begitu teliti oleh ibu bapa menyebabkan anak-anak yang berumur 1 hingga 6 tahun mempunyai risiko masalah mental dan sidio autism. Sidio ni macam merupai autism lah.
kerana mereka menggunakan gadget umur 1 ke 6 tahun, selalunya Yang Berhormat Menteri tempoh untuk pembinaan neuron 90%. Tetapi bagaimana Yang Berhormat Menteri melihat perkara ini? Adakah PDK mempunyai bentuk terapi pemulihan untuk kita selamatkan mereka untuk kembali normal? Yang keduanya, sejauh mana program advokasi kepada ibu bapa bahawa tentang pentingnya mereka mengawal gadget kepada anak-anak di awal usia? Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih kerana mengucapkan terima kasih kepada pegawai-pegawai kita yang memang betul banyak yang ramai mereka memang berkorban. Dan saya ucap tahniah kepada Yang Berhormat kerana mengetahui secara detail mengenai perkara mengenai pseudo autism ini. Berdasarkan data JKM Yang Berhormat, ada dua bahagian soalan tadi. Sehingga 31 Januari seramai hampir 42,000 orang OKU dengan autism telah berdaftar dengan JKM. Saya akan menyemak semula dengan JKM sama ada mereka mempunyai data spesifik bagi pseudo autism ini seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat. Ini kerana pendaftaran subkategori OKU autism di JKM yang saya pernah dimaklumkan kepada saya sebelum ini adalah dibagikan kepada 3 tahap, iaitu ringan, iaitu mild dengan izin, sederhana dan teruk atau severe dengan izin. Oleh itu, jika setelah saya makan itu nanti kalau dapat data spesifik merujuk kepada ini, saya akan kemukakan kepada Yang Berhormat secara bertulis. Bahagian kedua tu tadi iaitu untuk makluman semua, aktiviti yang disediakan di PDK merangkumi aktiviti kehidupan harian cara biasa, pandai pergi ke toilet ke tidak ya. Kedua ialah kemahiran motor kasar dan kemahiran motor halus iaitu gross motor skills dan fine motor skills dengan izin. Ketiga, perkembangan sosial dan bahasa. Keempat, pengurusan diri. Kelima, 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Keenam, permainan, sukan, rekreasi dan kebudayaan. Dan akhirnya latihan vocational. Selain daripada aktiviti-aktiviti tersebut, ada sebilangan PDK yang menyediakan sesi terapi seperti terapi muzik, terapi berkuda, pet therapy, hydroterapi dan sebagainya. Tetapi tidak semua PDK dapat menyediakan semua perkhidmatan itu, bergantung kepada faktor seperti kepakaran petugas dan kemudahan di sekitar PDK yang tidak mempunyai ketidakupayaan pelatih di PDK. Banyak lagi yang saya nak sebut di sini, tapi begitu untuk advokasi tadi kepada umum, berhubung dengan advokasi terhadap kesedaran tentang kesan penggunaan gadget secara berlebihan dan tanpa kawalan, saya percaya semua pihak perlu berganding bahu melaksanakannya. Di pihak kerajaan, program advokasi ini bukan hanya dijalankan oleh KPWKM dan JKM sahaja, tetapi saya yakin turut dilaksanakan oleh agensi yang lain, antaranya KKM dan juga Kementerian Pendidikan dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sekian, terima kasih. Silakan Pakcik Kanga. 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 Terima kasih Tuan Dipertua. Saya pasti PDK ini merupakan satu institusi yang baik. Namun apakah isu utama dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh PDK dan apakah perancangan kementerian untuk mengatasinya kerana ia melibatkan golongan OKU dan juga ibu bapa mereka. Terima kasih. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Kanga. Tuan Dipertua, memang pun ada cabarannya. Antara cabaran yang dihadapi oleh PDK ialah masih ramai OKU yang ingin memasuki PDK terpaksa diletakkan dalam senarai menunggu. Walaupun kini mempunyai lebih 500 buah PDK beroperasi di seluruh negara, namun ada setengah tempat yang tidak dapat menampung jumlah permintaan yang tinggi. Jadi selain itu juga perbezaan taburan atau bilangan OKU di satu-satu tempat menjadikan ia lebih sukar untuk menubuhkan PDK yang hampir dengan kesemua OKU. Disebabkan ini juga ada yang tinggal jauh dari PDK dan terpaksa berulang-alik sehingga melebihi sejam perjalanan untuk menghantar anak mereka ke PDK yang paling hampir atau yang masih available dengan izin untuk mereka. Seterusnya, cabaran untuk anak-anak OKU selepas
selepas PDK. Ada di antara anak-anak OKU atau bekas pelatih PDK yang dihantar ke sekolah arus perdana, namun cabaran yang dihadapi oleh mereka bukan sahaja terhad kepada penyesuaian diri saja, malah ia turut meliputi penerimaan oleh orang sekeliling seperti rakan-rakan dan juga guru. Hal ini menyebabkan prestasi mereka yang pada asalnya baik di PDK menjadi merudum apabila memasuki sekolah arus perdana. Di pihak kerajaan, kita telah menyediakan peruntukan untuk menggalakkan dan membantu lebih banyak penubuhan PDK agar memberi peluang akses yang lebih banyak kepada golongan OKU. Namun pada masa yang sama, bantuan peruntukan yang disediakan oleh kerajaan sahaja tidak boleh menambah bilangan PDK tanpa kerjasama daripada komuniti sendiri. Maka dengan itu, untuk perancangan masa depan, KPWKM sedang meneroka potensi untuk berkolaborasi dengan Institut Pengajian Tinggi tempatan untuk anak-anak ini berpeluang mendapatkan pembelajaran formal asas selain aktiviti pemulihan di PDK. Kita juga mengadakan kerjasama dengan pelbagai pihak seperti JKKK dan Ketua Kampung untuk menggalakkan lebih ramai OKU untuk mendaftar dengan JKM. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput data